Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi kita pada hari ini. Kita akan belajar subtopik 16.5 Sex Hormones in Human. Okay, sebab ada orang komen nasib muka yang sama je, hari ni saya tukar muka lah. Right? So, jom kita tengok syllabus dulu. Okay, apa yang ada dalam 16.5 Sex Hormone in Human? First, you have to describe the role of testosterone as an estrogen in the development and regulation in secondary sexual development characteristic during puberty. Maksudnya perubahan yang berlaku apabila seorang tu dah puberty, dan perubahan tu dipengaruhi oleh dua hormon ni. Okay, describe the menstrual cycle. Jadi basically kita nak tengok dalam bab ni ialah dia adalah fokus kepada menstrual cycle. Okay, dan menstrual cycle ni kita fokus kepada perubahan pada ovari dan juga pada uterus lining. Then describe the site production of estrogen. Dekat mana estrogen dan progesterone ini dihasilkan semasa menstrual cycle dan semasa pregnancy. Explain the role of hormone in controlling the menstrual cycle and pregnancy. Jadi hormon-hormon yang kita akan belajar adalah ini dia semasa menstrual cycle. FSH, LH, progesterone, estrogen, testosterone. Okay, ada berapa hormon tu? 1, 2, 3, 4, 5 hormon yang terlibat. Okay, alright. Okay, first kita nak tengok hormon. Untuk boys ada testosterone, untuk girls kita ada estrogen. Dua hormon ni yang bertanggungjawab terhadap secondary sexual characteristic. Apa yang dimaksudkan sebagai secondary sexual characteristic ni ialah apabila seorang tu dah puberty, maka akan ada perubahan pada tubuh badan dia. Jadi perubahan ni disebabkan oleh dua hormon ni, iaitu testosterone dengan juga estrogen. Testosterone hasil dekat testis, estrogen secreted by ovaries, dan the changes of testosterone adalah pada budak lelaki, dan changes yang dibuat oleh estrogen adalah pada perempuan. Okay, faham Ada dua hormon dan kamu kena tahu dari mana hormon tu dihasilkan. Okay, senang je kan? Okay, sekarang kita tengok apa yang dikatakan sebagai puberty. Puberty ialah di mana sex organ sama ada ovaries pada perempuan dan testis pada lelaki become mature, menjadi matang, dan dia start menghasilkan hormon. Kenapa dia hasilkan hormon? Sebab dia nak hasilkan gamet, iaitu ovari dan sperm. So, apa itu puberty? Apabila sex organ dah matang dan mula untuk menghasilkan hormon untuk produce gamet. Okay, dia berlaku pada umur 10 hingga 14 tahun. Mari kita lihat lagi secondary sexual characteristic at puberty. Benda ni dah belajar dah setiap tahun. Jadi kita nak revise balik untuk lelaki apa perubahan yang terjadi apabila hormon testosterone start terhasil. Iaitu yang pertama, voice become much lower. Jadi suara tu dah pecah, dah tak ada lagi suara Doraemon. Hair start to grow on chest, face. Maka tumbuhlah bulu-bulu di bahagian ni, chest, face, underarms and pubic area. Body become more muscular, jadi makin berotot. Ni boleh baca sendiri. Testis start to produce sperm. Okay, female pula. Ni boleh baca sendiri, Hair develop underarms and pubic area. Banyak bulu-bulu. Hips become wider. Uterus and knee become larger. Ovaries start to release egg and period begin. Maksudnya akan bermulalah menstruation. Faham tak? Boleh baca sendiri lah kau ni. Okay, boleh Okay, sekarang yang kita nak fokus adalah menstrual cycle, kita head. Okay, jadi kita nak tengok apakah hormon yang bertanggungjawab, iaitu estrogen dengan progesteron. Ada lagi hormon lain, tapi kita nak tengok dulu estrogen dan progesteron ni dihasilkan di mana. Okay, kita nak tengok. Pertama, estrogen. Siapa yang hasilkan estrogen? Ialah semasa menstrual cycle, dia dihasilkan oleh ovari. Dan sekiranya seorang wanita itu pregnant,
estrogen ni tak dihasilkan oleh ovari, dia akan take place by the placenta. Placenta yang akan continue producing the ovary. Progesterone pun sama. Yang menghasilkan progesterone ialah corpus luteum. Apa benda corpus luteum ni? Okey, ingat lagi tak saya kata dulu, dekat ovum tu bila dia develop, di sekelilingnya ada sel follicle. Nampak ada ni warna pink kecil ni adalah ovum. Yang sekeliling warna hitam tu adalah dia punya sel follicle. Okey, bila follicle ni membesar, dia akan menghasilkan hormon estrogen. Maka follicle ni makin lama makin besar, makin besar. Jadi estrogen tu makin banyak, makin banyak. Sampai satu tahap ada proses ovulation, iaitu dia dah keluarkan dia punya secondary oocyte ni ataupun ovum ni, egg ni dah keluar. Maka sel follicle yang tertinggal tu tadi, kita dah tak panggil lagi follicle. Kita panggil dia sebagai corpus luteum. Corpus luteum ni adalah corpus luteum. Jadi semasa dia masih lagi sel follicle, dia menghasilkan hormon estrogen. Tapi selepas sahaja ovulation dan struktur follicle menjadi corpus luteum, dia dah tak menghasilkan estrogen, tapi dia menghasilkan progesteron. Okey, faham tak? Maka progesteron ni dihasilkan oleh struktur corpus luteum. Faham Sebelum ovulation, estrogen dihasilkan oleh follicle. Ni, follicle. Tetapi selepas saja ovulation, follicle menjadi corpus luteum. Dan corpus luteum akan menghasilkan progesteron. Okey, faham tak? Kita nak tengok dekat mana dihasilkan ni. Semua ni berlaku di dalam ovari. Okay, alright. So, what is menstrual cycle? Nama pun cycle kan. Cycle ni apa? Kitaran. Okay, maksudnya dia berulang sekali berlaku. So menstrual cycle is woman is a recurring, maksudnya yang berlaku berulang kali, in which lining of the uterus is prepared for pregnancy, and if pregnancy does not happen, lining is shed at menstruation. The cycle lasts about 28 days. Cycle tu last untuk 28 hari secara average ni lah. Okay. In which the lining of uterus prepared. Okay, nampak ni. Ni berlaku menstruation. Menstruation maksudnya darah haid keluar. Darah haid keluar menstruation. Okay. Selepas menstruation, ketebalan dinding tu dah runtuh. Dah menipis. Lepas tu apa dia buat? Prepare. Dia prepare maksudnya jadi tebal balik. Makin lama makin tebal. Kenapa dia jadi makin tebal? Sebab dia nak prepared for pregnancy. Kenapa? Nanti akan ada embryo yang implant kat sini. Kalau ada. Okay, kalau ada. Kalau tak ada, dia akan patah balik ke sini. Dia akan berlaku menstruation semula. Okay, faham? Kalau tak faham, boleh tanya. Okay, Assalamualaikum. Part ni kena fokus betul-betul sebab graf dia tu banyak sangat. Jadi, menstrual cycle dipengaruhi oleh 4 jenis hormon. Apa 4 hormon tu? Ialah FSH, LH, estrogen, progesteron. FSH ni apa? FSH nama panjang dia ialah follicle stimulating hormone. LH pula ialah luteinizing hormone. Kalau salah ejen nanti kamu cek balik Luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone. Apa maksud follicle stimulating hormone? Ingat lagi tak? Sel follicle. Sel follicle ialah ni egg cell yang nak develop jadi ovum tadi tu. Dekat tepi-tepi egg cell tu ada sel follicle. Dan sel follicle ni makin lama makin banyak. Dan follicle tu makin besar. Faham tak? Maka kalau ada hormon ni, follicle dia akan develop.
nampak tak ni? Folikel dia makin lama makin besar. Kan? Sebab ada FSH. Okey. LH pula fungsi dia untuk promote ataupun stimulate ovulation. Dekat mana ovulation? Kat sini. Apa yang dimasukkan sebagai ovulation? Tadi kan ada egg cell, lepas tu ada follicle kan? Ada follicle cell kat keliling dia. Ovulation tu maksudnya follicle tu dia release dia punya egg cell keluar. Ni follicle ni tadi. Follicle. Jadi bila egg cell tu keluar, maka dia adalah proses ovulation. Okey. Sebenarnya kita ada progesteron dengan estrogen. Progesteron dengan estrogen ni, dia kawal ketebalan lining of uterus ni. Changes the thickness of uterus lining. Boleh faham tak? Faham Okey, kita tengok balik. FSH dengan LH dia dihasilkan dekat mana? Dia dihasilkan di pituitary gland. Pituitary gland tu dekat kepala base of the brain, dekat pangkal otak. Okey, lepas tu estrogen dengan progesteron yang tadi dihasilkan oleh ovari. Ingat lagi tak? Estrogen dihasilkan oleh follicle cell. Kat mana follicle cell? Sini. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Okay. Function dia, FSH dengan LH, control the release of egg from ovary. Manakala estrogen dan progesteron changes the thickness of uterus lining. Ni, changes the thickness of uterus lining. Faham Okay, petikan ni saya ambil daripada buku. Ada orang dia kena baca baru faham. Jadi cikgu berikan ayat daripada buku ni supaya kamu boleh baca dan fahamkan. Cikgu akan terangkan juga dekat next yang dekat slide yang seterusnya. Jadi kamu boleh baca. Kamu boleh pause dan baca. Dekat next slide cikgu akan terangkan dia punya proses. Okay. Okay, jadi saya akan terangkan mengikut graf ni. Dekat sini kamu tengok ada 3 jenis graf. Yang pertama ialah ketebalan uterus. Ada tebal, ada nipis, ada tebal, ada nipis. Okay, itu ketebalan uterus. Yang kedua ialah sel follicle. Follicle ni makin besar. Lepas tu berlaku proses ovulation. Dia release egg tu keluar. Dan follicle menjadi corpus luteum selepas proses ovulation. Yang ketiga ialah graf hormon. Okey, graf hormon turun naik. Ada berapa banyak hormon di situ? Ada 4. Estrogen, FSH, LH dengan progesteron. Tugas kamu ialah untuk kaitkan ketiga-tiga graf ni ataupun tiga-tiga rajah ni untuk menerangkan proses menstrual cycle. Okey, kita mula Pertama, semasa hari pertama menstruation, hari pertama darah keluar. Jadi ketebalan dinding akan menurun. Sebab apa? Sebab dah runtuhlah dinding uterus tu sebab berlaku menstruation. Dalam masa yang sama, FSH dan LH ni akan dihasilkan oleh pituitary gland dekat base of your brain. FSH, follicle stimulating hormone. Maka follicle akan distimulate untuk grow. Follicle cell ni akan dirangsang untuk menjadi besar. Faham? Sebab nama dia pun hormon tu follicle stimulating hormone. Okey. Selepas itu, follicle yang membesar ni dia akan release hormon, iaitu follicle akan release hormon estrogen. Sebab tu semakin follicle membesar, semakin follicle ni grow, become larger and bigger, the level of estrogen become higher. Nampak tak? Bila follicle besar, estrogen makin tinggi. Pada hari ke-13, follicle yang tinggi ni, estrogen level yang tinggi ni, dia akan stimulate kamu punya pituitary gland untuk menghasilkan hormon LH dan FSH dengan banyak. Maka LH dengan FSH akan spike.
pada hari ke-14, sehari selepas. Hari ke-13, estrogen paling tinggi. Hari ke-14, dia akan release hormon LH. Okay. Hari ke-14, dia akan stimulate hormon luteinizing hormone. Dan luteinizing hormone ni dia akan responsible for ovulation process. Okay. Faham tak? Estrogen tinggi menyebabkan LH jadi tinggi. Bila LH tinggi, dia akan menyebabkan proses ovulation. Okay. Selepas proses ovulation, egg tu dia dah release keluar daripada follicle ni tadi. Follicle ni tadi akan bertukar menjadi satu struktur yang kita panggil sebagai corpus luteum. Once corpus luteum terbentuk saja, kamu dapat lihat hormon progesteron spike jadi tinggi. Kenapa? Sebab corpus luteum ni dia menghasilkan progesteron. Faham tak? Itu kaitan dia. Jadi apa fungsi estrogen dengan progesteron ni? Estrogen dan progesteron ni fungsi dia adalah untuk thickens the uterus lining. Dia akan menebalkan uterus lining ni. Nampak tak? Uterus lining ni jadi tebal apabila estrogen dengan progesteron ni tinggi. Faham? Kalau tak faham, kena tanya Okay. Tapi corpus luteum ni tidaklah boleh bertahan selama-lamanya. Kalau tidak berlaku fertilization, maka corpus luteum ni akan degenerate. Dia akan hilang. Okay? Dia akan breakdown. Bila corpus luteum breakdown, progesteron pun akan menurun. Okay. Bila progesteron menurun, maka dah tak ada siapa yang nak tahan ataupun dah tak ada siapa yang nak maintain ketebalan dinding uterus ni. Okay. Bila dia dah tak boleh nak maintain ketebalan dinding uterus, maka dinding uterus pun runtuh, shed off. Bila shed off, kembali balik kepada day 1, hari yang pertama, menstruation. Faham tak? Jadi tugas estrogen dengan progesteron adalah untuk thickens the uterus lining. Menebalkan. Bila progesteron ni tak ada, ketebalan dinding tak dapat di-maintain, maka dia akan shed off. Faham? Faham tak? Dah 5 minit ni explain kat slide ni. Kalau ada apa masalah boleh tanya. Atau baca slide yang sebelum ni untuk kamu fahamkan dengan lebih lagi. Okay? Alright, kita tengok pula yang dah ringkaskan Okay, ini adalah ovary. Ovary menghasilkan estrogen dengan progesteron. Pituitary gland menghasilkan LH dengan FSH. Okay, a follicle develop. Bila follicle ni membesar, follicle akan secrete hormon estrogen. Ingat lagi tak? Okay. Macam mana follicle ni boleh develop? Sebab adanya FSH. Okay, FSH dihasilkan oleh pituitary gland, and then FSH ni akan menyebabkan follicle develop. Okay, follicle yang develop akan menghasilkan estrogen. Boleh? Okay. Maka estrogen pun akan jadi tinggi. Bila estrogen tinggi, uterus lining akan jadi tebal dan jadi spongy. Okay, jadi tebal dan spongy. Okay. Bila follicle ni dah betul-betul fully develop dan matured, follicle ni akan menyebabkan hormon FSH dengan LH jadi sangat tinggi pada hari ke
4 ataupun 14 ataupun hari ke-13. Okey. Maka bila LH ni tinggi, LH akan menyebabkan proses ovulation. Faham Dia akan release ovum tadi ataupun egg. Bila follicle ni dah release egg, follicle akan jadi corpus luteum. Okey, dia akan jadi corpus luteum. Dan dia dah tak hasilkan lagi, dia akan stop hasilkan estrogen, tetapi dia akan start hasilkan progesteron. Bila progesteron ni ada, progesteron akan menyebabkan LH dengan FSH jadi rendah. Kenapa? Sebab dia tak naklah nanti FSH ni stimulate follicle yang lain. Sebab sekarang ni kita nak prepare untuk implantation kalau berlaku fertilization. Jadi FSH ni kena stop dulu. Maka uterus lining pun akan jadi tebal, spongy, ada banyak blood vessel. Sebab apa? Sebab ada hormon progesteron. Okey, faham tak? Okey, seterusnya kalau egg is not fertilized, maksudnya tak ada proses fertilization, corpus luteum ni tadi akan breakdown. Bila corpus luteum breakdown, tak ada siapalah yang hasilkan progesteron. Bila progesteron tak ada siapalah yang nak maintain uterus lining. Maka uterus lining akan breakdown dan berlakulah menstruation. Faham tak? Dan new cycle akan bermula. Okey, new cycle bermula. Maka follicle baru terbentuk. Dia akan kembalilah kepada D1 tadi. Tetapi kalau egg cell tu fertilized dan menghasilkan zygote, maka corpus luteum ni tadi dia tidak akan breakdown, do not degenerate. Jadi corpus luteum akan terus menghasilkan hormon progesteron. Bila ada progesteron, maka uterus wall tu tidak akan runtuh. Maka orang yang pregnancy dia tidak akan ada menstruation. Faham? Okey, jadi corpus luteum akan maintain untuk beberapa bulan sehinggalah terbentuknya plasenta. Okey, selepas plasenta terbentuk, plasenta pula yang akan ambil alih untuk secrete progesteron. Okey, sebab corpus luteum selepas beberapa bulan dia akan hilang juga, dia tak boleh maintain sampai 9 bulan. Okey. It maintain the uterus lining so that the menstruation does not happen during pregnancy. Faham tak? Apa yang menyebabkan menstruation ialah bila progesteron tu turun dia punya level. Okey, faham? Selagi progesteron tu tinggi, maka tak akan berlaku menstruation. Maksudnya, bila seorang tu pregnant, progesteron level dia sentiasa tinggi. Okey. Pada awalnya, progesteron ni dihasilkan oleh corpus luteum. Tapi selepas pregnancy, progesteron ni dihasilkan oleh placenta. Faham tak? Faham Okey, ni adalah slide yang terakhir. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ni. Fahamkan perlahan-lahan. Kalau masih tak faham lagi, boleh cari saya dekat Teams ataupun dekat Telegram. Okay, thank you very much dan selamat belajar. Terima kasih kerana mendengar sampai habis.